Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan bincangkan tajuk berkaitan biodiversity bagi topik kepelbagaian organisma. Apakah biodiversity? Biodiversity ialah kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. Biodiversity wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Apakah maksud bermandiri? Bermandiri maksudnya kemampuan untuk meneruskan hidup dalam habitatnya. Contoh-contoh pelbagai organisma dalam habitat masing-masing kamu boleh lihat pada gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ini. Yang pertama, beruang kutub tinggal di tempat bersalji. Pokok kaktus pula hidup di kawasan gurun. Ikan lumba-lumba hidup di lautan. Manakala labah-labah pula tinggal di sarang. Apakah kepentingan biodiversity? Kita lihat beberapa kepentingan biodiversity. Yang pertama, sumber makanan. Membekalkan pelbagai sumber makanan. Contohnya, haiwan ternakan membekalkan daging, padi menghasilkan beras. Keseimbangan alam. Interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Contoh, serangga membantu pendebungaan. Pokok menjadi tempat tinggal monyet. Seterusnya, pendidikan. Kajian terhadap tumbuhan dan haiwan dapat mengembangkan lagi ilmu pengetahuan. Selain itu, biodiversity juga penting dalam bidang perubatan. Banyak tumbuhan menghasilkan bahan yang boleh digunakan untuk membuat ubat-ubatan. Contoh, pokok kayu puting menghasilkan minyak kayu putih. Kunyit sebagai antibiotik. Bahan mentah industri. Banyak tumbuhan boleh digunakan dalam industri dan pembinaan bangunan. Contohnya, kayu balak, buluh dan pokok bakau. Pengurusan biodiversity secara berkesan sangat penting untuk memelihara dan memulihara biodiversity. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan sebagai pengurusan biodiversity secara berkesan. Kaedah yang pertama, mengharamkan pembunuhan dan pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas. Kaedah yang kedua, melindungi habitat haiwan dan tumbuhan dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan santuari hidupan liar. Kaedah yang ketiga, program pembiakan haiwan, tumbuhan dan program penghutanan semula. Ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan contoh pengurusan biodiversity berkesan. Pemeliharaan penyu, hutan simpan Royal Belum, pusat pemeliharaan orang-utan di Sepiluk Sabah, pembinaan tukun tiruan untuk menjadi habitat pembiakan ikan di laut.